Ini saudara-saudari akan dapat lihatlah, biasalah tanyalah siapa-siapa pun apa itu sains. Mereka biasanya memberikan sains itu jawapannya berdasarkan kepada apa yang telah sains dan teknologi lakukan kepada mereka. Contohnya bila sains teknologi buat kereta, ada handphone, ada kalau pergi ke dapur tengok peti ais, tengok apa alat-alat dapur, kalau pergi pejabat tengok alat jabat dan sebagainya, dan mereka mengatakan memang sains ini bagus kerana sains telah memberikan perkhidmatannya kepada kita. Dan inilah berlaku sepanjang zaman. Kumpulan orang yang memang sensitif dengan agama. So orang yang biasanya beragama ini mereka mengenal Tuhan. Tak kiralah agama Islam ke tak Islam ke sebagainya. Mereka orang beragama, orang yang kenal Tuhan dan mengetahui apa tanggungjawabnya kepada Tuhannya. Jadi oleh demikian orang beragama ini, agama Islam ke agama manapun, dia ada halal dan haramnya, boleh dan tak boleh buatnya, ada pahala dan dosanya. Dia buat ini dapat pahala, dia buat ini dapat dosa, ada laknat dan juga ada berkatnya. Kita buat ni, kita mulakan dengan bagi salam, jumpa orang bagi salam, kita dapat berkat dan sebagainya. So dia melihat kehadiran sains ini daripada segi sudut pandang agama. Oleh kerana agama yang menjadi basisnya, maka kadang-kadang sains dan teknologi ini menciptakan benda-benda yang datangkan kemudaratan. Dulu saya ada beri contoh zaman saya dulu, cerita Piramli ini, kalau filem orang marah sebab pergaulan laki-laki perempuan, peluk-peluk dan sebagainya, tak boleh, maka dia mengharamkanlah televisyen itu. Walaupun televisyen itu tak salah, yang salah ialah programnya. Dan begitulah juga dengan kita tengok ni yang terakhir ini, kita tengok ada orang marah dekat cyber cafe, sahabat marah dekat internet sebab benda-benda yang tak sewajarnya kita tonton, kadang-kadang habis masa kita dilihatnya, maka dia mengharamkan macam-macam lah keluar. Jadi yang salahnya itu sebenarnya bukan sains, yang salahnya ialah orang yang mengisi dalam alat yang telah diciptakan oleh ahli sains. Yang ketiga ialah golongan orang biasa, tapi dia lebih belajar sains, maka dia memahami sains lebih sikit. Maka kepada dia, sains ini tidak ada sangkut paut dengan agama. Saya buat kereta, waktu saya buat kereta tu, orang buat kereta Mitsubishi, Honda, Toyota, Mercedes, Volvo pun tak pernah fikir pun Tuhan pun. Hanya saya saja. Jadi pada dia sains itu adalah sesuatu yang tidak ada sangkut paut dengan agama. Saya nak semayang, saya semayang. Bila waktu ada kenduri, saya hadir, dia tak tahu apakah itu sunnah ke apa, saya kira gitu ya. Jadi pada dia telah melaksanakan tugas agamanya sebab dia semayang, puasa, zakat dan haji, pergi umrah dan sebagainya, mungkin buat kenduri kesyukuran, anak dia dapat result baik, kemudian dia melaksanakan tugas lain, maka dia tak nampak hubungan di antara sains dengan agama ini. Sebab dia orang sains. Jadi sains itu membina kerjayanya. Tapi golongan sains ini ada juga golongan sains yang ada agama, sebab agama ini adalah sesuatu yang ada orang kata fitrah. Sesuatu yang naluri kita akan bertanya. Bila kita kesedihan dan sebagainya, ataupun kita joy yang keterlaluan, kita teringat Tuhan. Maka Tuhan itu ada. Jadi oleh demikian, dan kalaulah agama yang ada kitab ini seperti agama Islam, agama Kristian, mungkin saya tak tahulah agama lain, tapi saya pernah juga pergi cakap dengan orang-orang Sikh, dia pun ada kitabnya. Kemudian orang Hindu ada kitab Vedanya, tapi saya tak tahu sejauh mana mereka melihat kitab mereka ini dan mereka berusaha untuk memahaminya dan beramal untuk arahan kitab tersebut, sebab mereka kata kitab itu adalah arahan-arahan daripada Tuhan ataupun memang daripada Tuhan lah. Kalau orang Islam ni, Al-Quran memang daripada Allah Ta'ala, bukan buatan Rasulullah SAW. Jadi oleh kerana itu, dia rasa sains yang dimiliki itu dengan agama yang dia anati itu, dia cuba untuk nak serasikan, orang kata compatible, nak membandingkan, nak serasikan hujah sains dengan hujah agama. Ini berlaku pada ramai intelektual termasuklah yang bukan Islam kan. Kadang-kadang saya melihat Einstein juga selalu menyebut tentang perkara ini. Einstein banyak menyebut tentang Tuhan ini.
contoh yang paling terkenal hingga hari ini dan ramai orang quote kata-katanya ini ialah agama tanpa sains ini buta. Sains tanpa agama ini buta. Sebaliknya, agama tanpa sains itu timpang. Betul tu. Kalau sains ini tidak ada agama, maka ke mana kita nak pergi? Sebab sains akan mencipta apa saja ataupun manusia akan berusaha untuk mendapatkan kemudahan hidupnya cara macam-macam. Tapi kalau agama tidak memberi panduan kepada dia, kadang-kadang dia melakukan kerosakan dan sebagainya. Kadang-kadang dia bukan dalam bidang sains pun, dalam bidang ekonomi pun sama lah. Orang hari ini scammer ni pandai-pandai belakang. Yang kita tengok bertangkap hari tadi pun nampaknya amat hebat-hebat juga, ada degree semua. Malah ada lebih tinggi degree mereka kalau banding dengan orang awam. Maka orang awam menjadi sasaran mereka. Tetapi bagi orang yang ada agama ini dan juga ada sains, dia selalu membandingkan antara pengetahuan sains dia dengan agamanya. Hanya saya nak sebut di sini sebagai para pelajar kumpulan ataupun yang mengambil kursus ini, sebagai seorang Islam, kalau kita tak pandai untuk Quran ni, dia tak dibaca straight macam tu saja. Maksud saya ambil fakta-fakta dalam itu, cuba nak fakta-fakta dalam Al-Quran, cuba nak diselaraskan dengan sains secara begitu. Sebabnya Al-Quran itu bukan kitab sains. Saya baru terbaca buku oleh Gary Miller, buku kecil. Kebetulan isteri saya dah baca. Jadi saya kena baca apa ni. Kebetulan tebalnya pun setebal baca Surah Yasin ya. Jadi saya tengok ini Gary Miller. So Gary Miller ni yang saya sebut, dia telah namanya sekarang Abdul Ahad kan. Dia kata satu yang menjadi keherainan kepada dia membaca Quran sehingga disebut sebagai keajaiban Al-Quran dah. Ini bukan macam Harun Yahya punya keajaiban. Dia kata Rasulullah ni tak pernah lahir di laut dan dia adalah orang padang pasir. Tetapi apabila Al-Quran menceritakan tentang laut, memang seolah-olah dia kata Rasulullah yang menyebut tadi memang hebat. Walaupun dia tak pergi laut, tapi dia hebat dalam laut dan benar. Dia sebut ayat Quran, kita di tengah laut ni ada, bila ribut datang, kamu akan dapati ombak besar. Bila ombak besar kamu akan dapati ribut ni selalunya disampingi dengan kita kata awan yang tebal, awan berlapis-lapis kan. Dan seorang pelaut ni bila ditunjukkan kenyataan itu, dia kata, ini kitab apa kita? Ini juga berlaku kepada Kismo yang kita nanti saya akan sebutlah secara tak langsung. Bila ditunjukkan kepada dia tentang surah Mukminun rasanya, tentang kejadian manusia ni, lalu dia kata ini kitab apa? Lalu diberitahu bahawa ini adalah kitab orang Islam. Bila ditulis kitab ini? Di sekitar 1400 tahun yang lalu. Oh, dia kata impossible. Kenapa impossible? Sebabnya ilmu yang berhubung dengan genetik ini ataupun ilmu yang berhubung dengan alam kejadian manusia ini hanya tak sampai 200 tahun. Iaitu apabila mikroskop dicipta, mula the magnifying glass kantor tu melihat apa-apa yang dalam kapek kita. Kemudian akhirnya ahli fizik dengan bantuan kejuruteraan optik ni berjaya membuat mikroskop. Pada masa itulah orang cuba melihat benda-benda yang seni ini, benda-benda yang kecil-kecil ini. Jadi cerita tentang nutfah, mudghah, alaqah, benda ni benda yang tak dapat pada 1400 tahun yang lalu, impossible, tak mungkin orang boleh kaji. Jadi contohnya begitulah yang saya nak sebut hasil bacaan. Jadi akhirnya dia memeluk agama Islam. Semua sekarang dah memeluk agama Islam. Walaupun dia dah tua memeluk agama Islam, saya dipahamkan bahawa Rojo Goruri juga memeluk agama Islam ketika umurnya 76 tahun, dia meninggal 90 lebih. Jadi kerana yang demikian. Okey, terakhir saya menyebut juga tentang golongan yang melihat Al-Quran ini kemudian daripada sebab angka ini penting dalam hidup kita. Maka mereka melihat angka-angka dalam Al-Quran itu dipanggil numerical analysis. Dia melakukan numerical analysis kepada Al-Quran. Misalnya dia kira kalimah Allah berapa dalam Quran, kalimah hari berapa dalam Quran, kalimah al-yaum ataupun kalimah bulan berapa dalam Quran, kalimah bismillah apa kata. Jadi akhirnya dia dapat satu kesimpulan, nama-nama ini memberikan
semacam satu makna kepada kita. Yang ini banyak dibincang oleh Ahmad Didat dulu. Jadi kita pun ada juga orang sains kita yang buat macam tu. Pada saya tak salah itu. Itu tak salah langsung. Tapi Islam itu bukan kitab matematik. Islam itu adalah kitab Hudal Muttaqin. Jadi kalau kita nak berhujah, memang ada jawapannya. Tetapi kita kena ikhlas untuk membacanya, bukan hanya semata-mata. Kalau nak cari kesalahan tak apa dalam Quran. Tapi ikhlas cari kesalahan apabila ada hujah di Quran itu, kita jangan kita kata escapism, jangan helah bela diri, mencari alasan-alasan untuk membela diri kita. Okey, terakhir saya menyebut adalah nanti kita akan bincang kemudian lagi, tapi bukan hari ini. Ahli-ahli ilmuwan ni, apabila negara umat Islam ini dijajah satu demi satu selepas jatuhnya kita kata Empire, Osman Empire ini pada tahun 1924 yang lalu, ini tak lama, tak sampai 1 tahun lagi. Maka negara umat Islam ini satu demi satu dijajah. Malaysia dijajah, Arab Saudi pun kena jajah oleh British, negara Sudan, negara manalah kita tengok. Di dunia ni ada 57 buah negara Islam. Semuanya kena jajah. Sebab negara yang dihuni oleh umat Islam ini dia kaya dengan resources, sumber alam. Sama ada minyaknya, mineralnya. Katanya di Afghanistan minyak cukup banyak. Dan dia juga ada sumber-sumber nuklear, bahan-bahan nuklear. Dan juga mempunyai emas dan sebagainya. Tapi tak boleh nak dibangunkan sebab negara dia berperang dengan negara Libya dan sebagainya. So akhirnya mereka menjajah negara kita, negara umat Islam ini, dan memperkenalkan sistem pendidikan negara mereka. Macam Malaysia lah. So alhamdulillah orang Melayu ini untuk mempertahankan penjajahan ini, mereka bina sekolah pondok. Tapi malangnya, saya bukan anti sekolah pondok, tapi nak kena sebut juga, dalam sekolah pondok itu kita hanya bincang setakat ilmu ain, ilmu semayang, puasa, zakat, haji, paraid, kahwin, nikah, cerai, dan akhirnya hebat kita dalam bidang itu. Tapi bidang-bidang yang membangunkan ekonomi ini dikuasai oleh orang Barat. Kita tengok British sendiri datang ke Malaysia, dia bawa technician di Barat. Guru yang sekolah pendidikan yang dibina ataupun sekolah pondok ini dibiarkan oleh British sebab tidak menjejaskan dia punya kita kata ekonomi dia. Malah dia bawa orang Cina, dia bawa orang India ke sini untuk membantu dia untuk mendapat hasil di Malaysia. Sebab orang Melayu tak nak bersama dengan dia, sebab itu dikatakan orang Melayu ini malas. Yang kita pun tak faham apa, kita pun kata malas juga bagi alasan. Simple saja, kalau malas takkanlah kita boleh bina tamadun. Hari ini saya tengok gambar ada 124 orang jatuh laut, anak saya hantar di yang kapal Sapura di laut kerana ombak kuat. Saya tengok Melayu belakang, malas macam mana kalau sampai cari gali minyak pun kita boleh buat. Kemudian Petronas, orang Melayu semua yang bina itu, TMB, Telekom. Jadi siapa kata Melayu malas? Jadi hanya kita tidak diberi peluang. Kemudian dibuat istilah-istilah ni yang kita pun tak baca sebab tak pernah tahu sejarah bangsa kita sendiri, tak tahu sejarah latar belakang dan asal usul kita, hebatnya kita di abad yang ke-15 dan 16 dulu, sehingga Melaka itu menjadi pusat yang dinamakan Malaka, itu asal daripada Malakah. Malakah bermakna center of economy. Begitu sekali. Hanya nak tengok negara kita ni dengan kesan saintifik itu tak ada. Tak seperti di Mesir ada piramidnya atau di negara-negara yang lain lah. Okey, saya nak ambil itu yang kita bincang. Dan bila negara kita ini dah merdeka, maka lahirlah intelektual ilmuwan kita ini cuba untuk menggabungkan semula sains ini dengan agama. Maknanya takkanlah agama ni suruh kita semayang, puasa, zakat, haji, pergi umrah, baca tahlil, kemudian kahwin, kemudian lepas tu harta pusaka itu saja. Sedangkan dalam Al-Quran dengan jelas Allah Taala menyebut wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, inni ja'ilun, sesungguhnya aku ingin menurunkan fil ard, di atas muka bumi khalifah.
maknanya kita khalifah. Dan kita ada kerja kita. Takkanlah kerja khalifah ni semayang, puasa, zakat, haji saja. Tentulah kerja khalifah ini mengurus dan mentadbir alam. Dan mengurus mentadbir alam ni lembu kambing tak boleh buat, dinosaur tak boleh buat, monyet tak boleh buat. Kalau saya nak sebut dengan yang bacaan saya lah, minta maaf. Malaikat pun tak boleh buat. Jin lagi tak boleh buat. Yang kita takut bukan jin tu, kita boleh buat. Yang bina KLIA bukan jin. Yang bina Twin Tower ini bukan malaikat. Yang bina highway ini bukan iblis, manusia. Jadi manusia ada kemampuan ini. Yang kita sebut sebagai sains ini sebut zaman kini sains teknologi. Zaman Nabi itu istilah sains tak wujud lagi. Jadi maka lahir sekumpulan kecil. Saya sebut kecil ni sebab mereka sedikit dan saya telah bagi angka pada saudara minggu lepas iaitu 3.7% di kalangan orang Melayu. 4% saja. Maknanya daripada 100 orang hanya 4 orang saja yang bukan hanya nampak tapi nak sanggup sacrifice, sanggup untuk sacrifice untuk kita berjihad lah, berjuang, meletakkan balik bahawa tuntutan belajar sains dan teknologi adalah tuntutan agama. Nanti kita lihat ayat Quran banyak. Kalau ikut Abdul Salam, Profesor Abdul Salam ini, walaupun dia Bihai ataupun dia Ahmadiyah punya kumpulan, tapi waktu dia diberi Nobel Laureate dan negara-negara Islam di bawah Rabitah ini jemput dia bagi talks, dia beritahu, dia kata dia tengok dalam Quran tak kurang daripada 780 ayat yang directly menyebut tentang sains dan teknologi. Kalau nak bandingkan dengan ayat yang berhubung dengan puasa, dengan zakat, dengan haji, lebih banyaklah ayat-ayat sains ini. Kalau kita lihat. Jadi mungkin itu saya nak tutup, nak ingatkan apa yang saya bincang minggu lalu. So pada petang ini, sebelum saya petang ni, ada siapa-siapa yang nak bangkit soalan ke apa ke ataupun nak bertanya yang tak jelas, mungkin waktu saya sampaikan minggu lepas itu tak perasan nak tanya. Bila balik tengok nota itu, tengok TV dan sebagainya, saya nak tanya Dr. Yusof lah. So ada soalan tak? Ada yang ingin tanya kepada saya tak? Okey, nampak tak? Hello? Nampak, Doktor. Nampak saya punya slide? Tak nampak, Doktor. Slide tak nampak. Tak nampak, Doktor. Oh, slide tak nampak? Tak nampak, Doktor. Okey, saya cuba. Mana nak masuk ni? Okey. Minggu lepas nampak slide ni. Ini saya tak pandai lagi. Kalau tak nampak ni saya ada banyak gambar ni. Datuk boleh unshare dulu, lepas tu nanti share balik kemudian. Unshare? Unshare dulu, tekan balik kotak square dengan arrow tu. Unshare dulu, lepas tu nanti Datuk share pula balik. Klik share balik. Arrow kat mana ni? Dekat atas sekali sebelah ganggang merah tu. Itu dia ada tunjuk ada anak panah kan? Anak panah ke atas. Tekan itu dia share. Kalau X maksudnya dia tengah sharing. Kalau dia arrow ke atas, dia belum share. Oh ni whiteboard ni. Okey. Maksudnya Datuk dah tekan tapi Datuk pilih window window ke application macam itulah. Rasanya screen, sorry. Window. Yes, window. Oh, desktop ke? Okey. Desktop pun boleh, window pun boleh. Kalau desktop, apa-apa yang appear kat desktop tu akan keluar lah tak? Sekejap. Boleh, mana-mana pun boleh. Kalau Datuk tekan desktop, apa yang appear dekat desktop Datuk akan keluar lah. Okey, sekejap. Dia keluar ni lah. Okey. Desktop lah. Okey. Itu nampak tak? Dah nampak tapi slide belum nampak. Datuk kena buka slide kot. Saya buka slide. Desktop Datuk dah nampak tapi slide belum nampak.
Slide tak nampak. Slide dah nampak. Datuk buka slide ni sebab kita dah nampak dah Datuk punya skrin. Tapi saya punya slide tak nampak belum. Tak nampak. Okey. Mungkin dia slow sikit kot. Okey, besar ni file ni. Sebab File besar boleh. Besar pun tak ada masalah. Datuk dah share dengan saya ke belum? Kalau dah share dengan saya boleh bukakan. Lepas tu Datuk boleh request control. Yes, dah nampak dah. Okay, nampak, Alhamdulillah. Okey, ini yang saya nak bincang pada petang ni. Okey, sekarang saya telah bincang tentang pandangan ahli sains secara pandangan manusia terhadap sains teknologi. Saya kumpulkan manusia itu dalam beberapa kumpulan. Pertama orang biasa, orang awam, ahli sains dan sebagainya. Dan petang ini ataupun kuliah ini, saya akan bicarakan dengan sesedari bagaimana ataupun kesan-kesan tinggalan sains teknologi, aktiviti sains dan teknologi oleh masyarakat silam dalam membina peradaban mereka. Apa yang saya nak yakinkan pada saudari sebenarnya ialah kita tak boleh bangun tamadun kita ini tanpa sains dan teknologi. Itu yang saya nak. Jadi petang ni saya nak membuktikan demikian bahawa peradaban Islam sebelum peradaban Barat ini, yang dikatakan peradaban Barat sekular ini, sudah ada peradaban yang cukup hebat. Saya bagi contoh seperti Firaun. Mana mungkin Firaun itu membina piramidnya sekiranya mereka tidak menghasilkan ahli sains. Hari inilah perkataan sains itu perkataan baru. Mana mungkin Syekh Wangti membina tembok besar negeri China tanpa ahli sains. Saya pernah pergi ke Petra di Jordan. Mana mungkin Petra itu di mana Nabi Saleh telah membina kotanya itu sampai hari ini pun kita lihat tanpa sains dan teknologi. Jadi kenapa sains dan teknologi ini hanya disebut kepada Nicholas Copernicus, Galileo Galilei, Newton, Einstein dan kita pun tak kenal. Malah ada orang Islam sendiri pun saya tengok tak kenal siapa itu Al-Biruni, siapa itu Ibn Sina, siapa Ibn Haytham, apa debate di kalangan mereka, apa sumbangan mereka, bagaimana Jabir bin Hayyan telah membina perkataan kimia, alkimia dalam bahasa Inggeris chemistry, perkataan chemistry dikenal. Jabir bin Hayyan yang memperkenalkan istilah alkimia dia tak kenal. Perkataan algoritma dia kenal, tetapi bila kita tanya siapa itu Al-Khwarizmi dia tak kenal. Padahal nama algoritma itu asal daripada nama Al-Khwarizmi. Begitu juga dengan algebra, aljabar. Itu asal sebab kita tak dibicara benda itu. Kalau tak ada khusus ini, kalau tidak ada subjek yang disebut sejarah dan falsafah sains, gelap kita semua. Jadi macam mana kita nak appreciate, macam mana kita nak membangun sains teknologi sedang kita tak tahu pun semua benda macam ni. Itulah di antara sebabnya kenapa khusus ini dan subjek ini kita perkenalkan dan saya sendiri terlibatlah sehingga ke peringkat antarabangsa. Saya pernah bentang hal ini di Taiwan di National Chengchi University. National Chengchi University ini adalah di antara universiti yang besar di Taiwan, termasuklah Tsinghua. Tsinghua ini ada juga di Beijing, tapi Beijing di negara Cina komunis. Okey, ini yang kita nak bincang. Tapi sebelum itu, saya menjawab persoalan sains dalam sejarah ini dalam peradaban misalnya. Pertama ialah siapa yang membangunkan semua sains teknologi ini? Kalau saudara ada depan komputer itu, siapa bangun komputer kita depan? Siapa yang telah membina baju saya ini? Ataupun bilik masing-masing lah, pen apa semua. Jawapannya ialah manusia. Bukan jin, bukan hantu, bukan. Siapa yang kenapa manusia membina semua ini? Kenapa kita buat beli baju? Lembu boleh hidup tanpa baju? Monyet boleh hidup tanpa baju? Tak kira lah orang barat, agama Islam ke tak agama Islam ke. Kemudian bagaimana perkembangan sains teknologi sepanjang zaman? Kemudian apakah bentuk dan sains masa lalu dan masa kini? Dan ke manakah sains teknologi nak bawa kita? Dia nak pergi ke mana dengan sains teknologi yang ada? Minta maaf lah Dr. Azmin pada. Kalau jadi ahli akademik ni, sains teknologinya nak dapat profesor madya. Nak dapat profesor. Itu saja. Nak dapat glamour. Tapi apakah itu sebenarnya? Jadi kita perlu sibuklah dengan hanya paper-paper saja memikir tentang nak membangunkan sains teknologi itu. Utama nak membetulkan tanggapan yang salah kepada sains teknologi ini. Tak ada masa. Sebab hanya ada tujuan-tujuan lain. Ke mana nak bawa?
kita biarkan orang yang buat. Kita sebenarnya menjadi menjadi mangsa kepada mereka yang membina sains teknologi. Perlukah kita kepada budaya? Apakah sains itu serasi dengan agama? Jadi bila kita tahu bahawa kerja-kerja sains teknologi kita ini serasi dengan agama kita, bukan hanya serasi, malah digalakkan, bukan digalakkan. Memang istilah sains teknologi tidak ada zaman Nabi. Memang istilah fardu ain dan kifayah tak ada. Nabi tak pernah sebut fardu ain dan kifayah. Rasulullah pun tak pernah sebut. Yang mula-mula sebut ain kifayah ni Imam Al-Ghazali. Itu pun Imam Al-Ghazali tak pernah sebut bahawa ilmu ain itu diutamakan, ilmu kifayah itu nombor 2. Dia tak pernah pun kata macam tu. Kalau ilmu kifayah itu nombor 2, jawapannya ambil wuduk tu perlukan apa? Perlukan air. Jadi tak payah buat untuk menambil air. Hanya bercakap dah wuduk saja. Airnya tak ada. Bercakap tentang tutup aurat tapi buka kelangkan tak ada. Jadi tak mungkin. Sebab itu kita kena ada sains dan teknologi untuk membawa air. Kita ada sains dan teknologi untuk membina kain. Kita ada sains dan teknologi untuk buat kapal terbang. Takkanlah nak pergi haji sampai 3 minggu seperti dulu. Dulu 3 minggu, sekarang 8 jam ya. Kadang-kadang balik pergi ke Kelantan ke Penang kalau ada jam. Sampai ke Mekah dulu sebelum sampai ke Penang. Ke rumah kita di kampung. So, apakah agama hanya terbatas pada ilmu-ilmu yang aktiviti ritual saja? Saya pun bertanya pada diri saya sebab, minta maaf kalau ada ustazah ke ustaz dalam benda ni. Sebab ada satu, saya dengar dalam televisyen juga ni. Dia kata ada seorang ulama ini baca 10 juzuk satu hari. Saya bila sebut ni, Al-Quran menyebut tentang auzid alaihi wa rattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran itu dengan tartila. Ini kita suruh baca supaya tak salah dia punya tajwid dan sebagainya. Pengalaman saya, kalau saya baca satu juzuk tu mengambil sekira dengan tartila ni sekitar 45 hingga 50 minit untuk habis satu juzuk. Ini dia kata ada ulama gini-gini, dia baca Quran sebanyak 7 juzuk sehari. Kalau dia baca itu secara hafazan, itulah jadi saya bertanya, kalau dah saya tidur 6 jam satu hari, kemudian urusan pribadi, nak makan, nak pergi bilik air, nak hias badan ni, mungkin dalam 1 jam, 1 jam setengah, dah 8 jam. Kemudian baca Quran pula kalau 10, satu juzuk 45 minit sejam lah, 10 juzuk dah 10 jam. So macam mana saya nak beribadah, nak membangun alam ini? Bagaimana saya nak justify masa saya untuk menjadi khalifah Allah? Macam mana orang dulu boleh keluar daripada rumahnya dan sebagainya? Jadi sebab tu saya ingin menyebut bahawa memang ada fardu ain dan kifayah, tetapi tidak bererti fardu kifayah itu yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali itu di nombor 2 kan. Dianya bersama-sama sebenarnya. Dia perlu wujud dalam bersama. Waktu nak sembahyang tu kena tutup aurat. Waktu nak sembahyang tu kena menghadap kiblat. Dan kena ada ilmu tentang menghadap kiblat ini. Waktu sembahyang itu kena masuk waktu. Tak ada ibadah-ibadah mahdah ni semuanya kena masuk waktu. Nak pergi haji pun kena ada waktu. Sebab Arafah itu mesti masuk waktunya. Nak keluar zakat fitrah lah. Kena ada waktunya. Jadi kalau sains tidak menjelaskan pergi tentang waktunya, jadi macam mana kita nak mengamalkan ibadah-ibadah yang sebut mahdah tadi? Okey, saya nak ambil sedikit Al-Quran sebab saya bukan ustaz. Sekali lagi saya sebut. Jadi saya melihat beberapa, kebetulan kita sudah ada ada handphone pun. Saya ambil dari handphone saya ya. Yang bila kita tekan saja tentang Al-Quran tu, dia keluar apa yang kita nak. So saya ada beberapa alasan kenapa kita memerlukan sains. Dan kenapa Allah Ta'ala Allah Ta'ala membolehkan kita membelajar sains. Jawapan yang sama, inilah yang saya dah baca tadi, tetapi saya nak ulang balik, tapi dalam bentuk yang ayat Quran, dan saudara boleh tengok ayatnya ialah surah Al-Baqarah ayat 30. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu sajalah. Yang di bawah ni, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang tu tak apalah, yang tu dibimbing Allah dengan malaikat. Tapi yang atas tu, wa iz qala rabbuka lil malaikah, dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata, Rabbu tu Tuhan berkata kepada malaikat, inni ja'ilul, sesungguhnya aku ingin menurunkan fil ard, di atas muka bin khalifah. Lalu malaikat bertanya, kami yang tak ada makhluk manusia ini,
Sudah ada dinosaur, sudah ada harimau, sudah ada gajah, sudah ada zirafah, sudah ada ular, name it, we have it all in this world. Dan semua kami ini walaupun nampaknya macam harimau bila makan kambing itu nampak macam zalim, tapi itulah kaedahnya di mana harimau nak makan. Kalau dia tak buat macam tu dia tak makan lah. Tapi bila dia makan pun dia tak membazir. Sebab itu disebut oleh malaikat, kami berada dalam keadaan yang harmoni ini. Apakah kamu akan mendatangkan satu lagi makhluk di atas muka bumi ini yang akan melakukan kerosakan dan sebagainya? Kemudian Allah kata, itu sebenarnya yang membuat bencana menumpahkan darah. Padahal kami sentiasa memujimu. Allah Ta'ala kata, kamu tak tahu, aku lebih tahu. Satu perkara yang saya sebut di sini, yang saya dapat, betulkan saya kalau salah, dan kalau tak boleh betulkan dengan segera ini, boleh email kat saya atau WhatsApp kat saya. Saya dah bagi nombor telefon saya. Kita ni, asal usul kita bukan daripada dunia. Kita ni daripada syurga. Nabi Adam dan Siti Hawa itu di syurga. Tetapi kita satu saja. Kita tidak dilahirkan di syurga. Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa berada di dalam syurga itu, kita tak dilahirkan lagi. Tetapi bila dilahirkan, dia diturunkan ke dunia ini, maka anak cucu cicitnya lahir di muka bumi ini. Dan insya Allah, kita akan balik semula ke syurga. Jadi kita dari sana dan kita akan balik ke sana insya-Allah. Tetapi nak balik ke sana itu kita kena melaksanakan tugas kita dulu. Jadi ini ayat ni. Jadi Allah Taala siapkan bumi sebagainya. Kemudian Allah Taala turunkan Nabi Adam dan Siti Hawa untuk melahirkan zuriatnya, dan zuriat ini diminta untuk mengurus alam ini. So saya nak tanya kepada saudari, boleh tak saya uruskan alam ini kalau saya tak tahu alam ni apa? Boleh tak saya uruskan berah saya nak jadi nasi kalau saya tak tahu sifat-sifat berah yang saya dah bincang minggu lepas? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Jadi jawapannya Allah Ta'ala membekalkan ilmu ini kepada kita. Sebab itu dijelaskan dalam ayat seterusnya, iaitu wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah. Kemudian ditanya kepada wa'allama Adam al-asma'a kullaha, dan ia telah mengajar kepada akan segala nama-nama benda dan gunanya. Kalau saya kata ini pen ni apa? Mestilah saya kena tahu gunanya apa. Ini saya ada gelas, ada teh lah kat sini. Untuk apa gelas ini? Jadi sekarang saya tengok pokok. Apa gunanya? Dan Allah Ta'ala ajar kepada kita. Asma akulah. Ini bukan hanya sekali, ini pen, ini cawan, ini komputer, ini nak buat apa? Maknanya bukan hanya setakat nama, tetapi sifat-sifat yang ada kepada apa yang kita namakan itu. Anak kecil tak sama dengan anak dewasa macam saudara-saudari. Saudara-saudari tak sama dengan saya yang berumur dekat 70 tahun ini. Begitu juga dengan benda-benda yang lain lah. Jadi akhirnya bila kita mengetahui benda-benda ini, kita boleh lakukan kreativiti. Lakukan kreativiti untuk mengambil dia. Sebab itu saya sebut minggu lepas kat saudari, untuk makhluk yang lain ni, Allah Ta'ala dah siap makanan untuk dia. Ayam, dia makan padi. Kita makan nasi. Nak ubah, nak tukar daripada padi menjadi nasi yang enak dimakan, apatah lagi jadi nasi goreng. Akhirnya kita kena ada sains. Kita tak makan daging. Saya ulangi dengan penuh sedar, kita tak makan daging. Yang kita makan ialah kari daging. Ataupun daging yang disalai, daging yang telah dimasak. Kita tak makan daging. Kita makan daging yang telah dimasak. Jadi setakat belah kambing, kemudian sembelih nak makan, tak cukup lagi. Kita kena tahu apa benda yang kita nak masak. Nak rebuskan saja, nak gorengkan dia, nak buat apa. Dan kulit dia nak buat apa dan sebagainya. So kita hebat. Kita hebat. Sebab itu kita layak jadi khalifah. Sebab itu bila ayat seterusnya saya tak boleh. Bila disebut kepada malaikat ni, Allah terangkanlah kepada aku nama benda itu, lalu manusia diterangkan, maknanya kita diterangkan sifatnya dan sebagainya. Tapi bila ditanya kepada malaikat, dia terangkan. Lalu malaikat sujud dengan kata-kata yang lain. Bukan malaikat sujud dalam kita macam semayang tu. Tetapi malaikat respect. Dia tahu bahawa memang selayaknya manusia ini jadi khalifah dan dia tak boleh jadi khalifah. Ini berbeza dengan iblis. Iblis bila Allah Ta'ala sebut yang sama kepada dia, dia kata kepada Allah,
Ana khairan minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Ini dia Nabi Adam. Khalaqtani min nar. Aku dijadikan daripada api, sedangkan dia aku dijadikan daripada api, sedangkan dia dijadikan min tin, daripada tanah. Jadi kejadiannya itu dia rasa lebih hebat daripada. Oleh demikian, apa perlunya aku sujud? Itu jawab iblis. Tetapi kalau tengok di dunia ini, iblis tak mampu untuk membina. Malah iblis tak ada rumah macam kita buat ini. Dan sebab itulah saya nak sebut, ini adalah hujah yang pertama. Hujah mengatakan bahawa kita mampu untuk membangun sains dan teknologi. Yang ketiga, kita adalah laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Walaupun ditafsirkan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, tapi bentuk ini tidak di-refer hanya bentuk fizikal. Sebab manusia ni kita ada roh, kita ada kulub, kita ada naf, kita ada akal yang tak nampak. Yang saudara-saudari tengok saya ini depan ni hanyalah fizikal saja, yang sama dengan orang lain. Tetapi the moment seketika kita berinteraksi, maka kita boleh membezakan antara si A dengan si B. Ilmu yang ada pada si A, ilmu yang ada pada si B. Perangai yang ada pada si A, perangai yang ada si B. Dan kita akan dapati, memang kita akan sedar, kita akan lihat bahawa orang yang berjaya mempunyai karakter-karakter tertentu. Mempunyai ciri-ciri tertentu. Orang yang tidak berjaya mempunyai ciri. Sebab tu kita digalakkan untuk membaca biografi orang yang hebat-hebat ni. Saya sendiri bertanya, kalau hebatnya Islam, kalau hebatlah sains zaman Islam, siapa yang membinakan sains dalam zaman Islam? Jawapannya adalah Jabir bin Hayyan. Siapa Jabir bin Hayyan? Kita nak tahu. Cuba tengok bagaimana dia. Jadi di sini yang dimaksudkan kami tampilkan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, sebab dia mempunyai potensi yang lebih hebat daripada yang lainnya, dan dia mampu untuk membina sains teknologi. Kemudian dalam surah yang selalu kita baca pada pagi Jumaat, surah As-Sajdah, allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dan Allah itu menciptakan sesuatu dengan baik. Jadi ini belum manusia lagi. Kalau dibina pokok lebih baik. Bila ayam lebih baik. Dan manusia boleh lah, takkan nak makan daging, takkan kemudian nak bagi makanan dia untuk dia besar. Tapi ayam yang Allah Ta'ala cipta itu lebih baik. Wa bada khalqal insan min tin. Dan dimulakan kejadian manusia itu berasal di tanah. Maknanya manusia ini juga ada yang diciptakan sebaik-baiknya, tetapi berbeza daripada makhluk yang lain, sebab makhluk yang lain ini jadi berair. Surah saya tak ambil sini lah, tapi boleh baca surah Anbiya, ayat ni lupa. Ada menyatakan tentang alam yaral ladina kafaru anna sama'u. Apakah kamu tidak tahu bahawa Allah Taala menjadikan langit dan bumi itu dulunya satu, dan kemudiannya kami pisahkan, dan kami jadikan daripada air semua kehidupan. Kemudian pentafsir buat kumar melainkan manusia. Sebab manusia tak jadi daripada air, kita jadi daripada tanah, tapi bukan tanah di muka bumi ini, tapi tanah dalam syurga, dan tanah itu dipilih khas untuk membuat kita ini. Dan yang keempatnya, saya nak cuba saudara perhatikan ayat ini. Selalu kita baca. Saya bukan mufasir sekali lagi. Saya hanya baca macam saudara baca juga. Allah Ta'ala kata, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam itu. Jadi janganlah setelah Allah Ta'ala muliakan kita, kita tidak memuliakan diri kita. Apa pun maksud dengan kita tak mulia diri kita? Kita hisap dadah, kita minum arak, kita buat perkara yang maksiat. Jadi kalau orang minum arak, and then dia suruh kita muliakan. Kita tahu bagi kereta dia dilanggar semua orang. Isu sekarang ni, hisap dadah. Dan Allah Ta'ala memuliakan kita pula yang merendahkan kemuliaan. Dan kami telah berikan mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat. Kita diberikan Allah kemampuan untuk bergerak dalam laut, di atas laut dan di atas laut, di dalam laut pun boleh juga, di darat, dan memberikan Allah kepada kita rezeki dan sebagainya untuk kita. Jadi kita ada kemampuan itu. Jadi orang yang mulia ini, orang yang diberikan Allah kemuliaan ini, ataupun makhluk yang diberikan kemuliaan ini untuk menguruskan alam ini, sudah pasti Allah Ta'ala akan memberikan kepada dia kebolehan-kebolehan yang membolehkan dia untuk menguruskan alam ini hinggalah kiamat besok.
tinggal ke akhir zaman besok. Ini adalah ayat Quran itu. Dan kemudian saya nak pergi kepada apa yang telah manusia buat dalam peradaban manusia. Saya refer banyak bahan saya ini daripada Cochrane Canby. Tapi saya juga melanggan majalah ini. Lama lah kalau saudara tengok dekat sini, 2011. Tapi saya tertarik dengan ini menyebabkan saya ambil gambar. Kemudian saya baca yang ditulis oleh Mann. Dalam ni ada satu artikel yang ditulis oleh Charles Mann. Dia membuat kajian National Geographic bagi pada dia satu duit dan sekumpulan saintis untuk mengkaji tentang arkeologi ini. Selama ini orang, saudara-saudara mungkin tahu kan apa Perak Man lah, kemudian di Kedah lah, kemudian di Mesir lagi banyaklah orang korek duk cari mayat-mayat lama, duk cari artifak lama. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencari siapa mereka yang duduk dekat sini zaman dulu dan bila mereka duduk di sini dan apa yang telah mereka buat zaman itu. So mereka jumpalah macam-macam. Kalau pergi di Timur Tengah seperti apa Egypt sebagainya, kita jumpalah seperti piramid dan sebagainya. Kalau masuk dalam kubur dia ada lagi kita dan kita tahu. Jadi itu adalah salah satu tanda lah. Jadi untuk itu ada 3 perkara yang selalunya ahli arkeologi ini melihat. Saya sebut sendirilah. Pertama ialah dilihat kepada penempatan. Penempatan ni dalam bahasa Inggeris panggil settlement. Jadi kalau Kuala Lumpur ini penduduknya bersettle mula-mula adalah di antara Sungai Kelang dengan Sungai Gombak. Itu Masjid Jami' ada sekarang. Sebab itu ada tanda masjid itu. Sebab itu juga menandakan bahawa yang membina atau membangun Kuala Lumpur ini adalah orang Islam. Kalau kita pergi dekat mana-manalah di bahagian dunia, orang akan cari di mana penempatan manusia ini dan korek tengok dan kaji apa yang mereka ada ketika itu. Yang kedua ialah kita sebagai manusia, kita makan. Dan saya dah sebutlah kepada saudari, kita bukan macam makhluk yang lain. Kita bukan hunters. Kita bukan orang yang pergi kejar kambing, kejar lembu, memburu dan sebagainya. Kita study tentang kambing, kita study tentang ayam, kita pelihara kambing, kita pelihara ayam, kita pelihara kuda, unta, gajah dan sebagainya. Sebahagiannya kita gunakan untuk makanan kita, sebahagiannya kita gunakan untuk membantu kita dalam kerja kita seharian seperti pertanian, malah gajah digunakan dalam peperangan pun. Jadi ini adalah aktiviti manusia. Kemudian yang ketiganya, manusia ini juga bila dia duduk di satu tempat dan bila dia dah bertamadun, dia suka membina monumen. Kalau kita pergi dekat Mesir, ada yang disebut sebagai piramid dan Sphinx tu. Kalau di negeri China, dia punya Tiananmen. Tiananmen ini adalah tempat di mana kalau saudara baca dalam tu dia kata tempat yang orang Cina percaya bahawa Tuhannya ada dekat situ. So dia menyembah. Tapi oleh kerana orang biasa tak boleh sembah, yang sembahnya dia punya emperor saja, maka tempat itu didiami oleh emperor khas untuk dia menyembah Tuhan. Kemudian kita tengok kalau pergi kat London, kita tengok cathedral itu dekat dan dia selalu pergilah kalau saudara pergi kat Cologne bersama dekat sebelah sungai itu di Jerman itu. Mana-mana kita dapati sama ada ni monumen ini akan terletak di tempat-tempat di mana dulunya merupakan laluan. Dan Charles Mann, ini sumbangan Charles Mann ini adalah yang terakhir ini. Charles Mann kata sebenarnya manusia daripada dulu ini sudah beragama. Jadi pelik juga lah saya mendengar 2-3 hari lepas ada orang kata ada satu gerakan di barat tu nak jadi gerakan etis. Ini macam mana pandangannya. Kata manusia ini daripada dulu lagi. Daripada sampai ribuan tahun ni kita adalah makhluk yang beragama. Iaitu maknanya kita menyembah sesuatu dan kita ada tempat sembahan kita. Dan Charles Mann di dalam kajian yang mendapati tempat sembahan ini biasanya terletak di tengah-tengah di mana mereka membina peradaban. Maknanya tempat sembahan itu penting. Sebab itu kita tengok masjid itu di tengah-tengah tempatnya. Katedral di tengah-tengah tempat. Kemudian kalau di China Tiananmen di tengah tempat. Hari ini orang dah tak beragama ataupun tanggapan dia dengan agama itu salah. Macam-macam dah disebut. Dia nak etis lah, apa semua. Tapi salah satu sifat manusia ialah mereka ini beragama. Mengikut Charles Mann ini. Okey, jadi
Mari kita tengok keempat-empat perkara yang ditinggalkan oleh manusia ini dan kita tahulah mereka ini mula bila. So ini adalah yang ini apa saya ambil daripada buku di Cotton Canby tahun 1982 yang menunjukkan peta di mana peradaban. Di sini adalah peradaban ini. Ini adalah 3,500 hingga 1,000 tahun sebelum Masih hingga 3,500 ni yang gelap ni. Ini Sungai Nil, ini apa? Ini Nabi Ibrahim kat sini, Euphrates dan Tigris, ini lembah Indus dan di Angkor Wat di sini. Dan ini di Amerika, di Eropah Eropah gelap gulita lagi. Ketika orang lain dah bertambah don, orang Eropah ni gelap gulita lagi. Di China pada sungai yang Zikiang ni, sungai Yellow River. Kemudian yang kuning itu 1,000 hingga 2,100 dan selepas itu barulah yang warna ni baru selepas sekitar sebelum apa termasuklah apa sebahagian besar negara lain. Maknanya bila Allah Taala turunkan Nabi Adam AS, dia ada kumpulan dia terbina dekat situ. Zimbabwe pun lebih tua lagi. Okey, sebagai seorang Islam, apakah yang saudara-saudara nak lihat bukti sains yang telah dibina oleh manusia? Saya sebagai ahli sains dan Muslim, yang saya nak lihat betulkah Nabi Nuh AS telah membina bahtera? Sebab bahtera itu atau ark itu atau kapal itu adalah hasil daripada sains dan teknologi di zaman dia. Jadi kalau saya bertemu dengan Nuh Ark ataupun kapal Nabi Nuh ni, tentulah bermakna saya telah bertemu dengan civilization dia. Dan mana mungkin dia boleh bina begitu hebat civilization dia kalau sekiranya dia tidak ada sains dan teknologi. Ini jawapan saya lah. Sebab itu subjek kita ni sains teknologi, sains tauhid. So ini adalah mengikut Cotton Canby, dia kata kalau saudara tengok ini tadi ni, yang ni, tangga paling kuat 3,500. Tapi Cotton Canby kata, kalau kita kaji sejarah, tapi sejarah yang sebelum itu kita tak tahu. Sejarah yang 10,000 tahun masih kita tak tahu. Sebab tidak ada peninggalan catatan-catatan ataupun nama-nama ahli sains ke ataupun ukiran-ukiran yang boleh menggambarkan mereka itu telah melakukan. Benarnya ada. Contohnya di Jericho. Jericho ni nombor 1 ni. Jericho ni saya dah pergi. Jericho sekarang ni ada dekat bumi Palestin. Israel ambil lah. Tapi berada di lembah Jordan. Iaitu lembah yang mengalir, iaitu sungai di perlautan Laut Mati menuju kepada Laut Mediterranean. So kalau dalam sejarah kita tengok sekitar Laut Mediterranean itu peradaban besar berlaku. Dan kajian arkeologi dengan carbon dating dan sebagainya mendapati bahawa penduduk Jericho ini establish tamadun yang pertama di dunia. Kita 9,600 tahun sebelum Masih. Yang lain tak ada. Dan saya dipahamkan Perak Man dan juga di Kedah itu sekitar 6,000 tahun sebelum Masih. Jadi macam mana nak mengatakan bahawa kita di permunian? Kalau kita lihat daripada fosil yang ada kat monyet itu jutaan tahun. Sedangkan manusia tak sampai juta tahun. Tunjuk bukti kepada kita di mana manusia ada sini kata 1 juta tahun, 2 juta tahun. Cerita-cerita ya keluar dalam buku-buku yang agak hebat yang ditulis orang barat. Tetapi kemungkinan dia jumpa kita kata tulang monyet dan sebagainya yang berbentuk seperti manusia. Sebab mereka awal-awal lagi telah menerima konsep evolusi oleh Charles Darwin. Sebenarnya teori evolusi ini bukan Charles Darwin yang mulakannya. Yang mulakannya ialah Ikhwan As-Safa, Ibn Nafis saya yang mulakan. Ibn Nafis tahun sekitar abad 1100, sedangkan Charles Darwin 1800 something, 830-40 itu. Baru saja. Dalam kitab yang ditulis oleh yang saya sebut tadi, Ikhwan As-Safa ni mendapati bahawa evolusi itu telah pun dibincang, tetapi dia tidak membicarakan tentang
evolusi sebagaimana yang dibicarakan oleh Syardawi tadi. Cukup kot itu mudahan kan tak habis kita fikir tempat lain. Tapi saya nak menunjukkan sudah ada itu. Dan kalau saudara tengok Samara Halaf ini, waktu Amerika invade ni, nama-nama ni hampir setiap hari. Sama ada BBC ke ataupun Al Jazeera ke. Sekarang ni saya tengok tentang Azerbaijan duk perang dengan Armenia ni. Nama-nama lama semua keluar. Jadi London semua tak wujud lagi. Dan ini sekitar tahun itu. Kemudian piramid yang pertama 3,000 tahun sebelum Masih. Kemudian perkumpulan Raja Ur. Raja Ur ni adalah Raja Ur-Namu sini, nama Ur-Namu. Ini adalah sezaman dengan Nabi Ibrahim yang kita sebut sebagai Allah, nanti ingat ni. Saya dah pergi ke tempat ini, namanya Salin Urfa. Di Turki dia panggil Urfa saja. Tapi kalau saudara pergi dekat airport Istanbul, nanti naik kapal terbang, jauh juga tempatnya dekat 1,5 jam, dia tulis Urfa. Urfa itu tempat di mana Nabi Ibrahim dilahirkan dan tempat dia dicampak ke dalam oleh Raja Namrud. Kita sebut Raja Namrud. Mereka menyebut Ur-Namu. Ur-Namu itu Namrud. Tapi ini adalah oleh buku oleh Cotton Canby, dia gunakan itulah, saya terjemahkannya. 2000 tahun sebelum Masih, baru kota Babylon dibina. Kalau kita Babylon ni sekitar sungai Euphrates dan Tigris. Kemudian negara Assyria. Negara Assyria ni yang disebut Rasulullah, dia ada 4 negara. Satu negara Syria sendiri, yang kedua Lebanon, yang ketiga Palestin, yang keempat Jordan. Sebab tu saya tengok untuk menjaga Palestin sekarang ni, bangsa besar satu bagi kepada Jordan. So Raja Jordan, oleh kerana sekarang ni Israel dilanggar itu keputusan daripada bangsa besar satu mengatakan bahawa bumi Palestin ini adalah dijaga, penjaganya ialah Raja Jordan. Sebab Raja Jordan itu ialah Raja Assyria. Tapi bila British datang, dipecahlah negara ni menjadi buah negara. Ini kemudian Babylon kita 1370 saya sebut semalam ni, ini Firaun yang sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan piramid itu telah pun dibina sebelum itu. Piramid ini jangan dirujuk kepada dekat Kairo saja. Sebab sepanjang Sungai Nil itu adalah banyak sekali artifak yang telah ditinggalkan oleh Firaun ini. Zaman ini zaman Tutankhamun ni, sorry. Yang 150 ni, zaman Tutankhamun. Tutankhamun diterkenalkan ada wayang, ada filem. Saya kecil-kecil dulu pernah tengok filem ini yang menggambarkan cerita Nabi Musa alaihissalam. Kemudian 1000 Masih, permulaan agama Yahudi, Nabi Musa dan sebagainya. Kemudian barulah di Persepolis, masih nama Persepolis di Iran, Ptolemy di Mesir dan sebagainya, dan di negara Timur sudah ada kesan-kesan tinggalan dinasti Chow dan Konfusius meninggal 479. Kemudian sebelum di Jepun ada Jomong dekat sebelah sini, tetapi tidak diketahui macam mana sampai hari inilah, tak diketahui susur galurnya macam mana itu. Dan sebab dia orang tak tinggal sebarang tulisan-tulisan, sebab semua dulu bila bannernya raja sajalah. So orang lain ni tak ada akses untuk belajar dan sebagainya. So kemudian agama Buddhism lebih awal lahir daripada Islam, daripada Kristian, iaitu sekitar, kalau tengok mereka menyebut Vesak. Vesak ini adalah hari lahirnya Buddha. So kita tahulah berapa ribu tahun lah lebih daripada Nabi SAW. Kemudian bandar Pompeii tertimbun, nanti saya akan tunjuk ni. Kemudian dia ceritakan tentang Rasulullah lahir, sarjana Islam memula, kemudian Mamluk kita, kemudian dia cerita tentang di sini, tentang saintis-saintis barat ni. Di antara Rasulullah lahir 571, 570 lah. 571 ni, sampai zaman ni, tak ada cerita siapa dia. Saya nak sebut, inilah yang disebut sebagai zaman keagungan Islam. 700 Masihi sehingga 1500. Nanti saya sebut kenapa 1500 dan kenapa 700 Masihi ke atas. Dan ini tak disebut dalam sejarah, sebabnya ialah berlakunya perang salib di antara ataupun crusade antara orang Kristian dan orang Islam, dan saya tak nak lanjutkan, dan kita punya cerita pun bukan khusus ini bukan khusus sejarah sains, tetapi khusus sains tauhid.
tapi memberikan gambaran kepada saudari bagaimana sains telah ada sebelum itu. Oh, kalau dah itu di segi tulisannya, mari kita lihat di gambar. Ini adalah cerita bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam, orang nak pergi cari mana tempat Nabi Nuh alaihissalam. Di Armenia ni berperang dengan Azerbaijan. Azerbaijan ni sebelah kanan ni, sebelah ni, Azerbaijan. Kemudian ada Nagorno-Karabakh ni dekat sini. Tak nampak. So bila sahaja teknologi GPS ditemui pada tahun 1900 itu adalah kita naik ke bulan pun tak, baru tahun 1960-an kan, 69 tu Neil Armstrong pijak kaki ke bulan, tak salah saya 21 Julai. Kemudian lepas itu kita ada teknologi GPS untuk komunikasi dan sebagainya. Maka mereka menggunakan GPS ni untuk menjejak di mana bahtera Nabi Nuh. Dan didapatilah bahteranya di sini. Ini bahtera Nabi Nuh, Noah. Itu dekat sempadan dengan Turki dan Iran dan dekat dengan Armenia. Remember, Armenia ini pernah dihantar oleh Sayyidina Osman, Uzaifah Al-Yamani untuk tanya khabar. Saya nak stop kat situ ya. Balik bacalah sejarah Islam. Ini daripada zaman Nabi Sayyidina Osman dah sampai kat sini. Dan mereka temu kat sini di atas bukit ini. Oh, kat mana ya? Mari kita tengok gambarnya. Inilah gambarannya. Kalau kita pergi dekat dengan sini, memang tak boleh ambil gambar. Tapi kalau kita gunakan satelit dan sebagainya, kita dapat tengok gambar. Inilah bentuknya kapal bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Dan ini juga pergi dekat lagi, nampaklah ini bentuknya. Dan pergi lagi dekat, kita nampak kayu yang digunakan dan paku dan antara kayu ini dengan ini yang telah pun mengeras. Dan kita tahu bahawa Nabi Nuh ini adalah Nabi yang ketiga. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh. Dalam Al-Quran menyatakan bahawa Nabi Idris ini Allah Ta'ala telah melembutkan besi. Maknanya teknologi besi bermula daripada zaman Nabi Idris AS. Nabi Nuh ni usianya lama, 950 tahun. Ketika umurnya sekitar 50-60 tahun, kita di Malaysia ni dah nak pencen, Allah Ta'ala perintah kepada dia supaya dia membina bahteranya, membina Nabi Nuh. Dia tak tahu macam mana nak buat tu, dan tapi Allah Ta'ala tak suruh masa tu mula-mula Allah Ta'ala tak perintah dia buat bahtera. Allah Ta'ala perintah kepada dia untuk tanam pokok jati. So dia tanam pokok jati, ni yang saya baca kan. Jadi mungkin saudara kena dapat sebab benda ni benda yang khilaf, cerita secara detailnya khilaf, dan orang Islam pun saya tengok tak banyak sumbernya. Tapi yang ahli arkeologi banyak juga sumbernya. Tapi dia sebut tentang Nabi Nuh ini dan mengatakan bahawa peringkat awal itu Nabi Nuh ni hanya tanam pokok jati. Banyak dia tanam. Setelah itu sekitar 50, 40 hingga 50 tahun pokok jati itu dah membesar dan sebagainya. Allah Ta'ala perintahkan dia, kamu tebang pokok ini dan binakanlah bahtera. Jadi dia tak tahu macam mana nak bina. Jadi pada ketika itu dia gunakan teknologi besi buat paku, dan untuk memastikan bahteranya itu tidak leaking, tidak bocor, maka digunakan getah-getah kayu yang kita tahu kayu menghasilkan dama dia tu, dan banyak orang gunakan perfume dan sebagainya, dan boleh digunakan untuk diletakkan di celah itu. Dan bentuknya, ini ahli sainsnya lah, bentuk dia macam inilah kiranya. Dan kalau saya pergi detail lagi, bentuknya macam ini. Ada 3 tingkat ni. Ada 3 tingkat ni. 1, 2, 3. Di bawah ni binatang buas. Di tengah ini adalah seperti kambing. Di atas ni unggas. Ini bentuk kapal tadi. Kalau tengok bentuk dia tadi gini. Dan bila dibuat kajian, segulungan saintis kemudiannya pergi ke sana membuat kajian dan pergi dekat dengan sini, dan di sini bentuknya. Dan kalau dia ambil, inilah struktur yang patah-patah lah yang mereka dapat, dan mereka ambil di sini katanya. Dan di sekitar kawasan ni, mereka dapati ada banyak batu-batu yang ada lubang macam ini. Dan lubang ni bukan orang buat. Lubang ni memang dah ada. So ahli-ahli arkeologis mentafsirkan, ini dah penting, memberi pentafsiran, memberi makna, mengatakan bahawa ketika Nabi Nuh AS buat ni, dia bimbang binatang-binatang dia akan bergoyang kuat, dan sebab dia buat binatang-binatang dan sebagainya berpasang-pasangan, maka dia telah menggantung batu-batu ini
supaya dia tidak dilambung oleh ombak yang besar datang. Maknanya sudah ada sains dan teknologi. Walaupun bentuk macam ni, pemikiran saintifik sudah ada. Kalau tidak, tak mungkin ada batu ni. Jadi saya ingin mengkongsi pandangan dengan saudara bahawa sains itu dah ada, tapi berfikiran sains macam istilah sains itu tak ada zaman tu. Tapi mereka ini sudah ada aktiviti sains dan teknologi. Itu contohnya lah. Dan ini adalah yang saya sebut tadi Bandar Jericho. Dan bila kita nak pergi ke Jericho, biasanya kita pergi daripada Jordan, daripada Amman. Daripada Amman, dan ini adalah batu tanda, milestone yang terdapat di sekarang ni Israel Kubah lah. Nama Jericho ini adalah dalam syarat sebagai Ar-Reha. Jaraknya kurang dalam 60 ke 20 km. Dan ini ditulis World Oldest City. Bandar yang paling tua di dunia. Dan bila katanya Israel dia nak buat struktur bangunan, lepas tu dia korek, dia dapati ada bangunan. Dan dia tak jadi nak korek sebab kesan jarah. Cuba saudara-saudara lihat bina. Dan macam mana mereka bina ini kalau tidak ada sains dan teknologi? Ini semua yang ini ahli arkeologi sedang excavate sedang keluarkan tanah itu untuk melihat macam mana. Dan kalau saudara pergi sekarang ni dia ada cable car. Cable car yang naik itu daripada cable car kita boleh lihat bandar lama je. Tak ada orang duduk. Orang tak duduk sini. Ini tempat pelancongan saja. Dan ini di antara tinggalan zaman itu. Ingat Jericho ini 9,600 tahun sebelum Masehi. Dan ini adalah di antara tinggalannya. Dan dilukis oleh ahli ini, bukan macam inilah dia punya. Di sekitar ini dia ada wall, dalam dia penduduknya duduk dalam kota ni. Dan ini gambarnya, ini adalah African ni, ini Arabian. Dan sini adalah ini Laut Mati, Dead Sea di sini, ini Mediterranean, dan inilah Jericho ini, which is here. Dan di sini disebut sebagai lembah Jordan dan amat kita kata subur tanahnya dan katanya madu dan juga korma dan sebagainya dihasilkan sini cukup baik. Tapi Israel berkeluar dia tulis itu made in Palestin supaya rakyat-rakyat Islam pakat beli dia. Tapi sebenarnya orang Yahudi ambil semua secara paksa dan keluarkan orang ni dan mereka tunjuk keluar televisyen kan. Setiap petani Israel ni pakai pestu kat dalam tu takut orang Arab datang. Dia berkebah tanah ni. Tapi dia tak keluar dalam mana-mana ni lah. Dalam min keluar pun melalui NGO segitu lah. So ini bentuknya di mana kita kata tamadun awal dia dibina. Di sini peta gambaran sikit, peta Mediterranean, Jordan dan sebagainya. Bandar dia punya dekat situ. Okay, next one. Ini adalah Dome of the Rock. Ini juga cerita lama. Sebab daripada Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam dan semua nabi-nabi datang kat sini. Mekah pun tak begitu ramai nabi datang. Mekah ni ceritanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Rasulullah. Tetapi cerita tentang Masjid Al-Aqsa ni hampir semua nabi. Nabi Yusuf ada kat sini, Nabi Harun ada kat sini, Nabi Musa ada kat sini, Daud, Nabi Yahya ada kat sini dan sebagainya. Dan di sekitar ini adalah pagar yang dibina oleh sekarang ini dibina oleh Salahuddin Ayyubi. Tapi sebelum itu dia dibina oleh Umar Ibn Aziz. Saidina Umar hanya buat benda ni. Saya nak hanya bawa gambar ni sebab nak beritahu. Bila pergi sana, kawan-kawan, bukan kawan lah, guide di sana kata dia cukup suruh orang Malaysia pergi. Dan jangan confuse antara yang hak ini dengan yang hak ini. Ini disebut sebagai Haram Asy-Syarif yang dibina oleh Saidina Umar Al-Khattab. Ini adalah yang disebut sebagai Dome of the Rock ataupun Dome of the Rock lah. Tapi ini dibina oleh Umar Abdul Aziz tahun 691 22 Masehi.
yakni tahun 637 Masihi bila Saidina Umar mengambil alih. 632 Rasulullah wafat, diganti oleh Saidina Abu Bakar 632 hingga 635. 3 tahun saja dia mentah. Kemudian 637 Saidina Umar datang dan korek semua sebab sebelah sini adalah ada tempat di mana Nabi Isa dilahirkan. Jadi tempat ini sebenarnya 70 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa. Seberang sana itu ialah Mediterranean. Jadi tentera-tentera Greek datang dan musnahkan kawasan ini. Jadi peperangan selalu berlaku lah sebab orang Greek itu yang tamadunnya lebih awal, bila ada tamadun baru nak bina ini mereka serang. Jadi 70 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa AS, mereka datang serang dan mereka jadikan kawasan ini atau bukit ni, ini adalah sebagai tempat pembuangan sampah. Di sini lembah Zaitun ni. Dan Saidina Umar, saya tak tahu di mana, pernah memberi khutbahnya. Dan insya-Allah bila sengkekala kedua dibangkitkan, maka kita akan dibangkitkan daripada kubur di sini. Sebab itu saudara lihat, saya tak tahu gambar tak ni, orang Yahudi dah beli kubur yang tentara itu untuk buat kubur mereka dan harganya sekitar $200,000. Masa saya pergilah 2014 2013 dulu, harganya sekitar $200,000 per grave. Sebab mereka yakin, mereka percaya bahawa bila Mesias datang besok, Mesias akan datang kat sini dan kemudiannya bila semua orang ikut dia dan mereka nak bangun sama dengan dia. Dan di sini ada 13 pintu, buka hanya 8. Salah satu pintunya memang ditutup oleh Salahuddin Ayyubi dan Salahuddin Ayyubi kata dia akan dibuka bila besok Mahdi nak turun. Saya tak tahu cerita benar tak benar cerita ini, tapi sebagainya itu cerita-cerita Israeliat, tapi sebagai cerita yang saya baca itulah lebih kurang. Jadi tak ada orang buka sebab dia kata demikian. Dan tanah ini yang Israel nak ambil sangat ini, sebenarnya ini semua tanah penduduk yang telah mewakafnya kepada bukan pada umat Islam. Wakafnya tanah milik Allah. Dan orang Yahudi, orang Nasrani tahu wakaf itu ialah tanah milik Tuhan. Tapi mereka masih serang lah. Dan sebahagian kawasan ini dan juga kawasan sekitar ini. Ini semua tanah wakaf sebenarnya. Sebab itu kita lihat tempat suci ini adalah tempat suci yang ketiga. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dia kata apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Daripada masjidil haram kepada masjidil aqsa. Ramai mufassirin mengatakan bahawa Masjid Al-Aqsa ini adalah tempat suci yang ketiga dalam Islam kita kata itu, dan tempat di mana peradaban terbina. Sebab itu ada yang menyebut bahawa peringkat awal Rasulullah nak semayang pun dia tak menghadap ke Kaabah, dia menghadap ke sini. Kalau pergi ke Masjid Qiblatain di Madinah tu ada di mana tempat di mana Rasulullah menghadap ke utara dan kemudian ke selatan di mana Kaabah di selatan. Dan tempat ini rupa-rupanya paling banyak orang mati. Tempat yang so-called barakah ini, tempat yang rupanya banyak mujahid-mujahid, banyak para pejuang-pejuang agama yang mempertahankan agama Tuhan ini meninggal di sini. Saya nak sebut kat situ saya sebab saya pentingnya sains tadi. Saya nak tunjuk sains dah ada ni. Cakap nak tu masih ni. Ingatlah Nicholas Copernicus lahir tahun 1473. 1473. Orang Albuquerque datang Melaka 1511. Lepas tu dia datang kat sini. Okey, ini adalah tinggalan nak share dengan saudari yang zaman Nabi Ibrahim AS. Untuk Raja Namrud ni, Ur-Nammu ni yang saya dah sebut tadi. Ini saya ambil dari buku oleh Dr. Kabir, tapi yang hak ini kat London ada ni. Ini museum kat London di mana bila British menjajah ni dia ambil. Ini adalah tinggi dia lebih kurang 2 kaki, 24 inci, kemudian disalutkan dengan emas. Isu saya bukan masalah statu ni. Isunya adalah emas adalah satu mineral yang amat sukar nak dapat. Cukup sukar nak dapat. Tapi di zaman Nabi Ibrahim, orang dia dapat emas, disalutkan dengan emas. Dan Raja Namrud ini bila dia nak melantik seseorang menteri dia,
Menteri itu kena pakai dismotabot. Macam kita lah. Bila dapat ijazah pakai motabot. Bila orang besar kita pergi istana dia dapat jadi menteri pakai baju Melayu kan. Pakai number 1 dress dan sebagainya. So di zaman Nabi Ibrahim, bila Raja Namrud panggil untuk bagi jawatan menteri, kena pakai ini. Dan ini pure gold. Saudara pergi kat British Museum ada. Sebab British ambil pergi sana. Ini gold yang tulis. Berarti mereka sudah ada teknologi untuk mendapatkan gold, mendapatkan emas. Ini adalah pintu masuk ke tempat ni lah. Dan ini kalau tengok betul-betul ini di bowl, ni kan kambing ni. Kambing tanduk lah, kambing wild. Ini katanya porcelain yang dibuat daripada batu marmar yang direka untuk minum, untuk diletakkan susu untuk minuman Raja Namrud dan orang besar-besar. Sebab orang besar-besar ni kalau kita pergi ke istana pun dia bukan minum dalam gelas kita minum ni. Gelas yang ada cap istana. Kalau kita pergi dekat Parlimen Perdana Menteri punya office ada cap Perdana Menteri, iaitu cap kres kerajaan Malaysia. Jadi dalam zaman itu kalau orang besar nak minum dia minum dalam mana. Saya cuba tengok gambar ni. Saya nak buktikan kepada saudara-saudari dalam kursus ini bahawa sudah ada sains dan teknologi. Jadi sains teknologi sudah ada waktu itu. Macam mana? Ini yang saya sebut. Saya tak tahu macam mana mereka berfikir ketika itu. Kemudian ini adalah tempat. Ini sini dululah. Ini kalau boleh baca di sini, saya ada ambil gambar di situ ni. Adalah tempat di mana Nabi Ibrahim ini dilahirkan. Sebenarnya Ibrahim dilahirkan sini. Dan dalam bukit ni. Bukit ni bergua dan mereka duduk dalam gua. Dan sekarang ni orang buat masjid. Ini adalah courtyard, laman untuk masuk ke masjid. Jadi ini pemandangan luar. Bila saya masuk ke dalam, inilah pandangan. Dan lihatlah ada kebetulan ada mata air lalu kat sini. Jadi adalah kurafat-kurafatnya. Tapi kerajaan Turki tak buat apa-apa lah. Ada orang ambil air ini untuk minum dan sebagainya. Tak apalah itu. Dan Nabi Ibrahim dicampak oleh Raja Namrud daripada sini. Saya tak tahu benar ke tidak, tapi itulah yang tertulis di sini. Boleh baca lah. Tetapi ada juga yang mengatakan ini bukan tempatnya, tetapi kerajaan Turki sengaja buat supaya ramai turis datang. Sebab cerita Nabi Ibrahim ini, Nabi orang Yahudi ke, orang Nasara ke, orang Islam ke, Jepun, Korea apa semua sudah datang. Kalau kita pergi kat sini, ramai orang daripada dunia datang. Masa saya pergi lah sekarang ni dengan COVID, saya tak tahu lah. Sebab ini cerita Nabi tok nenek moyang mereka. Cerita Nabi Ibrahim ni. Daripada Nabi Ibrahim ni turun Nabi Musa, Nabi Isa, Rasulullah dan sebagainya. Nabi yang hak lain, Nabi Isa. Dan ini ada tempat. Ini tempat dia dicampak dan ini tempat sebelah sini tempat dia jatuh. Dan kalau kita tengok ada chapel dan sebagainya. Ini menara masjid. Masjid ni lah. Kita berjalan kaki boleh pergi masjid tu. Dan di sini ada air. Saya cuba dapat maklumat orang juga sini. Ada ikan di sini yang tak pernah dia ambil, tak apa dibiarkan saja. Untuk apa tak tahu. Katanya kawasan ini tempat di mana Nabi Ibrahim dicampak ke dalam api. Tak benar wallahu a'lam. Sebab ada cerita-cerita itu, cerita-cerita yang nak nak pelis turis ni, nak menerang supaya orang datang ramai-ramai di sana. Ada yang mengatakan demikian. Tapi inilah kami dibawa ke tempat ni. Seterusnya Firaun, saya dah sebut pada saya tadi. Saya nak cerita sikit tentang Firaun ni. Kebetulan masa saya pergi, alhamdulillah saya pergi. Ini 1996, gambar Buddha lagi ni kan. Ini isteri saya lah, gambar Buddha lagi. Kalau kita masuk sini, masuk melalui sini, masuk dalam dia, dan ini adalah salah satu tempat di mana jasad ataupun apa kita kata coffin, tempat mayat salah seorang pembesar zaman Firaun itu ditemui dan dibuang, dikeluarkan, dan katanya ada kat muzium di barat, wallahu a'lam. Tapi yang anehnya, bukan aneh, yang hebat sains di sini ialah kalau kita masuk kat sini, tengok baju tebal, maknanya ni musim winter. Di Mesir ni sejuk juga. Kadang-kadang turun juga snow dan sebagainya. Dan waktu musim sejuk, di dalam ni tak sejuk sebagaimana di luar. Waktu musim panas, di dalam ini tidak panas sebenarnya di luar. Kalau musim panas, panas suhunya boleh mencecah 50 degree Celsius. Tapi dalamnya dia sejuk.
sekarang dalam lampu kecil inilah. Ini teknologi yang dia orang bina kerana nak mengabadikan, nak mengekalkan mayat Firaun, mayat pemimpin mereka kat situ. Tapi wallahualam hanya dia kata tempat untuk mengabadikan Firaun dan besarnya, tetapi mereka kena buat supaya jasad itu boleh kekal lama. Di samping dia mummified kan, dia mami kan, tahulah adalah kemikal-kemikal yang digunakan sebagai besar dan herb. Saya tak terang di sini sebab waktu saya kat London, kita belajar kat sana dulu, pergi yes, kalau publik ni kita ada conference, normally kita pergi British Museum ni. Dia ada gambar bagaimana mereka menggunakan bahan-bahan kimia untuk memamikan, mengekalkan badan, jasad Firaun ini. Okey. Dan kita pergi kat Delos, ini cerita berkenaan dengan Cleopatra dan cerita berkenaan dengan kehebatan zaman Greek, kita sebut Yunani lah. Saya guna istilah Yunani. Ini cerita Cleopatra ni. Ini juga tinggalan orang Greek, Hellenistik. Cuba tengok dia punya binaannya. Binaan-binaan ini yang depan-depan ni menunjukkan bahawa mereka sudah ada teknologi untuk memahat batu-batu, granit dan sebagainya. Dan sebahagian itu, batu itu mereka ambil di tempat-tempat tertentu saja. Okey, ini tak tahu benar ke tak benar, tapi dalam buku yang saya baca ini mengatakan bahawa ini tempat di mana Nabi Idris Nabi kedua. So, bila Nabi kedua, dia majlis ilmu dia, tak ramailah orang kan. Nabi Nuh, berapa orang ya? Tak adalah berbilion macam kita hari ni, penduduk ni. Jadi mereka duduk di berhalakah. Halakah tu maknanya buat kumpulan study group dan bertukar-tukar pandangan. Sebab tu saya rasa belajar ada study group ni sebenarnya adalah sebahagian para Nabi memang buat macam ni. Dan Rasulullah pun buat begitu juga dengan sahabat-sahabatnya untuk duduk bersama-sama dan mereka dengar apa daripada nasihat daripada Rasulullah. Dan kalau nak berperang tu Rasulullah akan panggil semua orang tanya, nak perang dalam bandar atau di luar bandar. So di zaman Nabi Idris sudah ada tempat di mana mereka berhalakah, mereka berdialog, berdebate, berbincang tentang ilmu, dan ini adalah pemandangan dalam yang mereka cuba bina balik. Ini Roman pillar dan sebagainya. Ini bahagian luar lah. Benar tak benar? Wallahualam. Sebagaimana yang saya sebut, banyak tinggal ini sebahagiannya adalah untuk turis datang ya. Tapi itulah klaim mereka. Okey, ini adalah Pompeii dan kita tahu Pompeii ini dia zaman ada orang tengok filem Pompeii kan. Kalau tengok filem Pompeii mungkin boleh dapat merasai lah. Saya tak tengok habis, saya tengok pun anak saya buka TV tu saya tengok lepas tu gitu. Sebab tahu cerita lah ni. Dia berlaku di zaman zaman selepas zaman Nabi Isa dilahirkan lah. So Nabi Isa ni dia dipanggil oleh Allah naik ke langit pun umur dia muda lagi, tak sampai 40 tahun. 38 tahun ke 35 tahun tukang itu. Saya lupa, tapi tak sampai 40 tahun. Jadi bila selepas zaman dia itu mereka ini masih Greek ya. Di Pompeii lah. Sudah ada kita kata tamadun yang hebat begini. Dan di belakang sana ni, ini adalah Gunung Vesuvius. Ni, Gunung Vesuvius ni belakang. Nah, nampak tak keratan ni? Katanya dia punya bahagian ini kemudian meletup dan kemudian menimbus semua kawasan ini. Dan menyebabkan jadi padang jarak, padang terkukur. Orang pun tak duduk itu. Dan abad ke-13, ini kan 24 Ogos tahun 79. Abad yang ke-13, 1000 tahun lebih, ada orang pencari harta karun. Pencari harta karun ni dia jumpa, dia pakai dia lah semua. Dia datang dan dapat tempat dan cuba tengok ni. Saya nak tunjuk sains teknologi ya. Ni tahun 79 masih. Mereka sudah ada amphitheater, tempat buat pertunjukan. Ini. Kemudian mereka sudah ada, ini ada pengisar untuk mengisar gandum. Dan sudah ada makan roti dan telur dan sebagainya. So telur ini bukan hari ini kita makan. Teknologi makanan. Dalamnya ni dalam rumahnya. Ini bina semula. Dan hebat. Jadi untuk mengatakan sains bermula hanya setelah Nicholas Copernicus Galilei, tak betul lah. Sudah ada lah. Saya akan sebut beberapa orang di pada zaman ini yang dilahirkan. Ini waktu saya sampai ke Amman kali pertama 1979. Orang pun masih muda lagi.
96. Ini di tengah-tengah kota Amman ni ada amphitheater. Ini. Masa tu gambar saya pun bukan digital, gambar apa kamera pun tak secanggih, tapi boleh ambil begitu saya lah. On the way ke Laut Mati, kami bertemu dengan another amphitheater. Ini sudah terkenal dengan gempa bumi. So saya duduk kat sini, boleh bayangkanlah besarnya batu itu dah runtuh. Dan ini adalah diklaim bahawa Seven Sleepers, tempat Gua Kahfi yang cerita ni. Dan ini adalah katanya ada pokok zaitun di dua, tapi satu dah mati, tinggal satu saja. Dan boleh masuk dalamnya. Dan sekarang ni tak macam ni lah. Saya pergi terakhir baru ni 2014 dulu, baru ni saya pergi balik lagi sebelum Arab Spring ni. Dia orang dah bina cantik lah. Dah ada masjid dah sebagainya tu. Jadi masa kami pergi dulu ni kena bawa bekalan air, makanan tu sebab tak ada orang. Orang tak appreciate. Masa tu orang tak gunakan benda ni sebagai tourist spot. Sekarang ni sudah dibuat apa. Sekali lagi saya dimaklumkan ini juga ada setengah mempertikaikan. Dia kata tidak, ini tempat lain lah ada. Tapi saya tengok ramai kawan-kawan dia kata inilah tempatnya. Benar tak benar wallahualam, tetapi jangan tengok itu, tengok juga binaannya bahawa mereka telah membina. Maknanya sains dan teknologi sudah ada begitu lama di sana. Ini anak murid saya sebelum Libya kacau bergaduh ni, dia minta saya bilang saya solar energy, dia minta sangat saya untuk pergi ke negeri dia buat PhD dengan saya. Kemudian saya kata, saya tak boleh pergi lah kalau nak pergi saja begitu. Tapi kalau kita buat conference ke apa, bagus juga. Kalau pergi nak jalan makan angin ni, boleh. Tapi kena minta izin lah. Saya bekerja dengan universiti. So, dia organize conference. So, ini nampak, ini kami punya chairman, orang Arab, tapi bini dia Mak Saleh. Ini mungkin sebagian saudari kenal, pengarah muda pada saya ni, ambil alih tempat solat energi saya, Profesor Kamal Zaman Safian. Dan ini saya lah. Dan saya nak tunjuk ni. Oh, pertama ialah orang tak ada. Ini saya berdiri kat situ, orang tak ada. Hanya makcik ni, dan di belakang ni, ada tulis bahawa bangunan ni dibina sekitar 100 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa, sebelum Masih. Bayangkan, masa itu sudah ada bangunan yang begini hebat. Saya bertanya, mana sains teknologi? Kalau ini membuktikan bahawa sains dan teknologi sudah ada ketika itu. Kalau kita berjalan, ini untuk mudahkan kita berjalan, di Bukayu lah. Kita berjalan terus ke sana, ke kiri ni, maka kita akan terus ke laut, maknanya benda ni dah Laut Mediterranean. Maknanya amphitheater ni terletak dengan tempat di mana orang nak datang. Orang dulu laut ada tempat untuk orang datang dengan kapal dan semua mudah. So amphitheater ni letak dengan laluan manusia. Itu apa hebatnya. Dan ini adalah ni cerita ni Rasulullah Bosra, bukan Basrah ni Bosra di Syria. Ini cerita juga. Ini saya pergi sebelum Arab Spring. Sebelum berlakunya pergaduhan Arab Spring ni, ada seorang menteri lah minta saya pergi sana bagi ceramah. Tapi saya jumpa dengan pelajar di kampung saya kebetulan. Lepas tu dia berdekat dengan saya lah. Terus saya tanya, kamu datang dari mana? Asal dari mana? Dia kata dia dari Penang. Penang dekat mana? Dekat Paikradi. Paikradi itu kampung saya, Kuala Batas. Kamu anak siapa? Dia bercerita. Akhirnya, dia kenal saya. Lepas tu dia cuba dekatnya. Sekarang buat apa? Sekarang saya tak buat apa-apa. Kenapa? Sebab waktu tahun akhir saya kat sini, tahun lepas, saya kahwin. Sekarang saya sedang menunggu isteri saya yang belum habis lagi. Tapi anak tak ada lah. Jadi saya bolehlah berjalan-jalan. Saya kata kat dia, boleh tak? Besok you cari taksi, tak apalah saya bayar berapa ratus pun nak ni saya bayar. Saya tahu di negeri-negeri yang seperti ini, Syria ke, Libya ke, Lebanon ke apa, tinggalan sejarah ni tu amat banyak sekali. Boleh tak bawa saya around? Kita ambil taksi 7 pagi sampai 7 petang, dia nak charge kita tu dia punya pasalah macam mana. Tapi kita makan tengah jalan lah. So dia bawa saya ke tempat ini. Ini di sebelah ni, ini amphitheater ni. Orang tak ada, kosong. Selalu saya tengok kosong. Dan adalah seorang ni, dan saya cuba berlagak diri kalau kita jadi penonton macam mana kan. Ini pelajar ni aku ambil gambar ni. Gambar ni pun bukan dalam digital ni. Gambar ni dah digital, tapi tak begitu baik. So saya duduk dekat sini, saya boleh bercakap dengan dia tanpa shouting yang dengan suara tinggi lah. Maknanya bagus betul tempat ini.
So saya bertanya, sains dan teknologi apa yang diorang fikir ketika buat tu? Dan ini adalah satu bangunan tempat pentadbiran zaman dahulu itu, tapi telah runtuh akibat gempa bumi. Tapi di sekitar dia ini pasar. Di kawasan ni tempat tepat tak tahu, tapi di kawasan sinilah katanya Rasulullah membawa barang-barang Sayyidina Khadijah untuk berniaga dulu. Dan laluan ini zaman dulu digunakan untuk pergi ke haji. Dan ini adalah masjid yang dibina oleh Sayyidina Umar. Nama pun masjid dia Masjid Sayyidina Umar. Sebelah kanan, kalau di gambar ini, sebelah sini, sebelah kanan ni kalau saya pergi ada Turkish Bath. Bayangkan. Tahun 600 Masihi, 600 Sayyidina Umar, 637, 638, sudah buat Turkish Bath. Maknanya Doktor mute dulu. Datuk silent Datuk. okey, tu. Okey. Okey dah dengar. Saya tunjuk gambar yang ni. Mana dia? Oh, tak bergerak dah. Apa tak bergerak dah? Masa tak bergerak dah. Okey, tak bergerak dah. Tadi terstop dah. Okey. Ini adalah yang saya sebut tadi sebagai Petra. Nampak kan? Cuba tengok. Cantik. Petra ini. Allah. Nabi Saleh AS. Kaum Nabatian. Baca Quran. Kaum Nabatian. Sekitar 500-600 tahun sebelum Masihi. Dan of course kita tak boleh masuk dalam dia. Ini gambar saya copy daripada turis di sana. Di sini ada center dia. Dan dia tak pernah masuk takut jatuh. Takut roboh. Tapi setahun sekali kerajaan Jordan untuk mengingati upacara keagamaan orang dulu-dulu ini, maka dia setahun sekali dia pasang ni. Cuba tengok. Cantik dalamnya. Ini ada satu kaum yang disebut oleh Al-Quran, mereka memahat bukit buat rumah. Dan bukan 1 kilometer, bukan 2 kilometer. 10 kilometer sebelah kanan, ini ujung ni ada belah 2. 10 kilometer belah kiri. So ini di antara bangunan yang tu. Ini juga another amphitheater. Ini katanya Nabi Musa dengan Nabi Harun datang kat sini dan ini disebut makam Nabi Harun. Makam ni bukan kubur. Makam ni bekas tanda ya, macam makam Ibrahim depan Kaabah. Dia bukan kubur Nabi Ibrahim, dia tapak kaki Nabi Ibrahim. Jadi kalau ada kesan tanda ataupun dia mengajar ke apa situ, dia orang nama makam. So disebut ini makam Nabi Idris, di mana Nabi Idris pernah mengajar kaum ini. Sebab ceritanya selepas Nabi Saleh selepas unta yang dilepaskan tu disembelih dan dimakan, Allah Taala tiupkan angin kuat dan mereka mati dalam 3 hari dan kawasan ini jadi padang jarak paling pukul. Sehingga Nabi Musa datang kemudiannya, dia ketuk tongkat dia, maka air mata keluar. Saya tak tunjuk dia air ni. Slide. Saya pergi masalah itu tempat lain. So keluar air itu, kemudian lepas tu barulah orang datang balik dan dia kalau tengok dalam Silk Road, jalan sutra itu, kawasan ini termasuk dalam jalan sutra tersebut. Of course dia tak lalu tengah-tengah ni. Kerajaan Jordan tak benar lalu sini sebab ini artifact. Sebab saya sendiri duduk di sebuah hotel yang namanya Silk Road Hotel. Hotel Silk Road, dan saya tanya itu, Silk Road lalu sini. Dia kata memang di sinilah dulu lalunya. Tapi mereka tak jagalah kat Negeri Barat. So ini satu lagi ialah Hagia Sophia. Hagia Sophia ini zaman Byzantium. Byzantium adalah zaman selepas zaman Greek, zaman Byzantium. Zaman Byzantium ini Hagia Sophia. Hagia Sophia ini tak tahu dibina, tapi ada yang mengatakan dia dibina sekitar tahun 320 Masihi, zaman kemuncaknya Kristian. Dan dia menjadi pusat di situ, tapi tak besar mana. Kemudian pada tahun 532 Masihi, bangunan ini terbakar. Sebab ada riot. Kenapa riot ni? Katanya riot ini disebabkan oleh Raja Justinian ini, Emperor Justinian ini telah mengenakan cukai yang tinggi pada rakyatnya, berlaku pergaduhan di antara rakyat dengan tentera itu. Dia orang marah sangat sebab tempat ini adalah tempat Justinian datang. Dia bakar tempat Justinian ini dan akhirnya musnah itu. Kemudian dibina semula. Sebab tu kalau kita baca dalam
Wikipedia ke mana-mana, dia akan mengatakan dia dibina pada tahun 532. Tapi katanya sebelum itu sudah ada bangunan. 532 hingga 537 selama 5 tahun dia bina, dan dia merupakan bangunan yang paling besar di dunia pada masa itu. Dengan domnya paling besar. Bayangkan ni dalam ni. Ini anak saya lah ni. Ini baru dibina oleh zaman Sultan Fatih, ini disebut sebagai Baitul Mal. Dulu memang ini kalau saya ambil di tingkat atas, di tempat semayang ni. Sekarang dah boleh buat Jumaat lah. Jadi dijadikan tempel namanya Hagia Sophia, Holy Wisdom. Jadi Katedral Hagia Sophia Cathedral maknanya Cathedral Holy Wisdom. Wisdom tu Sophia, Hagia tu Holy. Dibina selama 5 tahun turut, dan bila Sultan Muhammad Fatih datang pada 29 Mei 1453 mengalahkan kota Konstantinopel, dan akhirnya ditukar nama Konstantinopel itu menjadi Istanbul. Jadi Istanbul itu ialah kota Konstantinopel dulunya. Maka dia tukar Hagia Sophia ini menjadi masjid, dan bila dia cuba nak keluarkan disebut ni lah bekas yang Kristian ni, tak boleh. Lalu dia kata sebab ada gurunya Syekh Samsudin, guru yang selalu menasihatkan dia tentang peperangan Syekh Samsudin kata tinggalkan. Mungkin Allah Ta'ala tak izinkan, mungkin tempat ini adalah tempat yang kita share bersama. So tempat ini dibagi, dan baru ini kemudian pada tahun 1924 apabila Kamal Atatürk mengambil alih, dia pun declare Osmaniyah pun semua dah lingkup dah semua, maka pada tahun 1934 dia declare benda ini sebagai muzium, sebagai tempat ni. So orang biasa ramai masuklah, dan oleh kerana dia dibina sekali lagi 532, banyaklah orang Jerman, orang Kristian, orang apa semua datang sini dan nak menengok dia punya architecture-nya tu. Dan sampai sekarang berdiri dengan megah lah kita kata. Walaupun ada tiangnya sengit sikit. Dan ini adalah saya nak sebut itu sains dan teknologi yang mengagumkan lah. Sebab bangunan itu sampai ada sampai hari ini. Dan ini adalah saya ambil di dalam bas, ni nampak cermin bas ni. Untuk menuju ke sini melalui satu kota. Kota-kota pun dia suka hebat. Di kota ini dibina oleh kerajaan Byzantium yang dikalahkan oleh Sultan Muhammad Fatih. Mungkin last slide lah dalam 635 lah. Tapi saya nak tunjuk dekat slide ni. Cuba baca di sini, tapi tak apa. Saudara saya dah letakkan dalam dalam website. Dia tulis ni ULUCAMI, bunyi dia adalah Masjid Jami'. CAMI ni Jami'. Dan dibina pada tahun 1399. 1399 ni Nicholas Copernicus, bapa kepada sains barat, tak lahir lagi. Dia lahir tahun 1473, 1 tahun ni. Lebih tu dia lahir. Dalam masjid ni, saya pergi 2-3 kali lah. Kali yang pertama, saya hanya ambil gambar ya. Dia tak tahu. Bila saya balik saya baca buku, kemudian diterangkan oleh kawan-kawan di Turki ni, dia kata cuba je tengok dalam masjid ni. Di atasnya ini ada kubah, tapi dari berkaca. Dan ada garis-garisnya. Sebenarnya dulunya di bawah ini bukan tempat ambil wudu. Sebab ini ada di tengah-tengah masjid. Bayangkan tengah masjid, dia orang ambil wudu. Tapi dulu ada lebih kurang 1 inci air yang tenang. Bila kita datang malam hari, cahaya di langit itu, kita akan dapat bayang di sini. Dan mereka belajar astronomi dalam masjid ini. Itulah hebatnya. Mulai ilmu astronomi dah belajar ketika itu. Dan masjid, dia bukan musolah. Musolah ada tempat semayang. So dalam masjid, ada tempat di mana aktiviti sains dijalankan di zaman itu. Itu yang saya nak sebut di sinilah sebagai akhir. Nanti insyaAllah kita pergi kepada sumbangan sains Islam pula. Okey, masa dah 6.35. InsyaAllah kita sama minggu depan. Boleh? Yang ada slide tu boleh lihatlah gambar-gambarnya. Okey. Ada persoalan ke ada apa? Ya, saya. Halo. Ada soalan? Ya. Sekarang tak ada, Doktor. Okey, terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa hari Selasa minggu depan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Hari Maulidin Rasul.
Terima kasih doktor. Terima kasih Prof. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Widiroso juga. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih.